Oh, susah betul nama. Okey. Bagaimana pendapat Dr. Rora bagi umat Islam yang hanya menggunakan Al-Quran untuk fadilat tertentu? Contohnya surah Al-Waqiah untuk kefakiran, surah Yusuf untuk dapat anak yang comel dan sebagainya. Adakah ini semuanya sahih dalam Islam? Mohon pencerahan. Okey. Kita tak nafikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran ini syifa. Ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, kami menurunkan Al-Quran ini yang merupakan penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi bila Quran itu merupakan syifa, merupakan penawar, bila Quran itu merupakan rahmat, maka akan adalah orang yang akan menggunakan Quran itu sebagai penawar. Bahkan ulama-ulama sangat memberikan keluasan untuk kita menggunakan ayat Quran ni untuk kita panggil sebagai penawar sihir, penyakit dan seumpamanya. Jadi kalau kita tengok dalam hadis pun ada sahabat-sahabat Nabi yang menjampi menggunakan ayat Quran untuk orang-orang yang sakit. Walaupun kita panggil sebelum itu tidak ada contoh daripada Nabi untuk menggunakan ayat itu secara spesifik. Tapi oleh kerana Quran itu merupakan penawar, jadi kita boleh gunakan. Cuma jangan salah gunalah. Salah guna ni maksudnya ayat tu maksud lain, kita pergi guna untuk tujuan lain. Itu tahrif lah, tahriful makna. Contohnya macam ada orang beritahu kat saya, ni memang agak sedikit kelakar jugalah. Dia kata kalau kita ni kena sihir ke apa ke, jumpa benda-benda yang diikat kan, uqad kan, dalam dalam tu kan ada benda-benda ikat uqad tu kan, nafasat fil uqad kan. Jadi benda-benda tu kalau kita jumpa kat rumah, so kita baca ayat Quran untuk tawarkan dia, untuk hilangkan kuasa dia. Kita kata alam tara kaifa fa'ala rabb, dia kata. Jangan jangan sampai situ je, dia kata. Jangan sambung lagi. Saya kata kenapa pula? Habislah. Dia kata kita baca alam tara kaifa fa'ala rabb saja. Jangan buka. Sebab kalau buka, dia akan buka. Yang tu enggak kot lah. Yang tu tahrif lah. Kan? Ataupun benda-benda yang pelik-pelik ni lah kan. Benda-benda yang pelik-pelik ni tak perlulah. Tapi kalau katalah kita membaca Al-Quran, lepas tu kita berdoa. Lepas kita baca Quran tu kita doa. Kita doa, ya Allah dengan bacaan Quran ini kau berikanlah aku sekian, kau bantulah aku sekian. Bagi saya yang ni termasuk dalam tawassul dengan amal soleh yang dibenarkan oleh para ulama. Itu yang adalah. Tapi saya tak nafi, ada sebahagian riwayat yang menyebutkan tentang kelebihan surah tertentu di dalam Al-Quran. Contohnya macam surah tadi ditanya surah Waqiah kan. Surah Waqiah itu dikatakan boleh menghindarkan diri daripada kefakiran. Ini tidak sahih sebenarnya dari sudut Dari sudut sanad tidak sahih. Tapi kalau dia membacanya dengan harapan untuk mendapatkan fadilah itu, walaupun fadilah itu tidak sahih, sebenarnya dia adalah kita panggil termasuk dalam perkara yang bid'ah, kerana kalau dia tak dapat pun okey saja, yang dijanjikan tu pun okey saja. Tapi kalau dia kita panggil kalau benda tu memang tak sahih, dia memang tak dapat, tapi pahala Waqiah tu dia dapatlah. Takkan baca Quran dapat pahala kan. Okey, tapi kalaulah kata hadis tu sahih, tu dia dapatlah. Jadi maksudnya bila kita beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ni, hadis yang dhaif tu dia tak bawa apa-apa amalan baru. Dia cuma bagi tahu baca surah Waqiah, kelebihan dia sekian. So kita pun baca untuk mendapatkan. Jadi kalau niat ni nak mendapatkan kekayaan, nak menghilangkan diri daripada kefakiran kan, sekadar dia kata kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat pun saya dapat pahala untuk baca. Bagi saya tak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan Nabi kata macam ni, yang ni ada masalah kerana hadisnya tidak sahih, hadisnya dhaif. So bila kita nak beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ni, kita kena ada disiplin dia. Tidak boleh mengatakan Nabi SAW menyebutkan dia ataupun ni. Kita cuma kata saya beramal, jika ada pahala alhamdulillah, tak ada pahala umum ada. Gitulah. Sama lah macam baca surah Yusuf nak bagi anak comel kan. Tapi kalau hidung dah kemet, tak keluar kat anak hidung mancung kan. Sebab itu saya ingat satu lagi. Bila kita nak dapat anak ni kan, kita jangan terlalu bersifat materialistik dan duniawi. Dalam Quran diceritakan tentang Luqman. Dalam Quran diceritakan dengan berbagai kisah. Dia tak bagi tahu pun Luqman ni muka macam mana. Ada kisah yang disebut dalam Quran, kadang-kadang nama pun dia tak bagi tahu. Nama ayat yang
Bunyamin tu kan, nama Bunyamin tu pun tak ada disebut dalam Quran kan. Disebut saudara je, saudara Yusuf kan. Dia tak sebut nama. Kenapa? Kerana Quran dia tidak fokuskan kepada rupa paras ataupun dia tak fokus kepada nama sangat. Melainkan kalau ada hikmah nak disebut nama untuk kita wajib beriman dengannya. Tapi kalau kata ataupun macam Yusuf pun diceritakan dia cantik ni sebab dengan kecantikan itu, walaupun dia tu hebat, handsome, tapi dia sanggup menjaga dia menjaga maruah dia sehingga dia memilih untuk berada di penjara. Kerana nak menjaga maruah dia. Maka diceritakan tu kerana kita ni walaupun dia tu handsome, boleh menggunakan kecantikan dia, kehandsoman dia tu untuk boleh guna bahasa saya, kehandsoman itu, kekacakan dia tu untuk jaga diri dia. Maka sebab itu Quran cerita. Kalau tak, Quran akan fokus kepada tauhid, Quran akan fokus kepada amal. Ramai dalam sejarah yang kita tak pernah tengok pemuka mereka, yang kita tak pernah tahu pemuka mereka, tetapi kita tahu jasa mereka besar. Jadi sebab itu saya lebih suka kalau kita baca Quran ketika isteri mengandung semua, baca Quran kan. Saya baca Quran ni supaya saya dapat semangat nak menjadi seperti Maryam, saya nak menjadi seperti baru ada orang kata feel nak menjadi hamba Allah yang baik. Bukan hanya sekadar kacau aja. Berapa ramai orang kacau dalam dunia ni tapi berada dalam kemurkaan Tuhan. Kan? Jadi pastikan bila kita nakkan anak kita sesuatu yang baik, doalah untuk dapat kebaikan akhirat, dapat kebaikan menjadi orang yang soleh. Bukan anak kita saya nak jadi anak saya handsome macam Nabi Yusuf. Dan kalau dah handsome macam Nabi Yusuf, dia nak jadi apa? Kan? Dia nak jadi apa? Tak ada benda yang kita nak untuk jangka masa yang jauh. Sebab tu saya pernah tulis juga. Kadang-kadang kita katakan anak kita ni pandai ke, anak kita ni bila exam score periksa, dia kata kalau lepas SPM dapat A banyak-banyak pun nak buat apa? Kerjanya bukannya ada gaji banyak pun. Bukan ada gaji banyak pun. Baik tak lulus SPM tapi anak boleh jadi kaya. Bagi saya lah, kaya dengan tak kaya dalam dunia ni dia bukan satu ukuran berjaya ataupun tidak. Sahabat Nabi ada yang tak kaya, ada yang kaya. Orang yang menjadi musuh Allah ada yang kaya, ada yang miskin. Yang penting kita tengok anak kita ni kalau lulus SPM, lulus cemerlang dalam pelajaran, dia amal ke tidak apa yang dia belajar, dia sampaikan ke tidak, jadi tak orang yang berguna. Kalau anak kita SPM tak lepas, kemudian dia jadi kaya, dia jadi kaya tu dengan cara yang betul ke dengan cara yang salah, ataupun dia menyumbang tak untuk umat. Kalau dia jadi kaya dalam masa yang sama dia jual benda-benda yang tak ada kualiti, jadi scammer, kaya nak buat apa? Bagi sebab itu saya kata kita kena betul balik minda kita, set up balik minda kita untuk memandang kehidupan kita ni bukan hanya dunia. Kehidupan kita lebih jauh daripada itu.